Aja, iaitu balik kepada diri tadi. Balik pada diri tadi. Kalau kita rujuk surah macam tadi kita sebut, surah 33 ayat 21, surah 18 ayat 110, 105 dan surah Al-Baqarah ayat 46 kita cakap dah tadi kan. Jadi surah-surah yang ada di sini nak sebut banyak. Okey, sekali lagi bila soalan tentang peringkat, iaitu bila seseorang tu dia pergi mengaji sampai satu part tu guru dah talqin dia, dah bagi tahu dah satu peringkat. Siapa sebenar-benar diri hang? Siapa sebenar-benarnya yang dikatakan Allah Ta'ala tu apa? Yang dikatakan yang kita nak cari Muhammad ni apa dia? Sebab Allah Ta'ala tetap berselawat ke atas Muhammad. So di peringkat ini, bila di peringkat ini ramai yang sekarang ni mengaji tak ada tasawuf, dia terus mengaji jumpa guru-guru bagi kat dia siapa diri hang, siapa sebenar-benar hang ni. Ni yang dikatakan diri hang ni siapa dia. Jadi dia terus dapat benda-benda yang dan permasalahan di dalam kuku ada aku pemadam tak ada tiba pakai tangan. Okey, kata contoh kita buka ni merah, ni hijau, ni merah, alah kuning pula tak ada, pakai biru. Katalah yang ni kuning. Katalah yang tu kuning. Yang ni hijau. Okey. Kita beri contoh macam tu. Merah. Merah, kuning, hijau. Okey. So, kita bagi contoh macam ni. Mana pergi tudung pula? Okey. Tiba biar. Merah. Bila kita ada di sini. Bukan ada istilah jalan terus. Berhenti. Sebab di sini banyak proses dia. Kita nak tengok kenderaan belakang kita. Kita nak tengok kiri kanan kita ke. Kita nak tengok side mirror ke. Dan kita nak tengok depan yang lampu tu. Bila dia bagi warna kuning, kita get ready dah. Bila kita get ready, mai hijau jalan. Okey. Usul fiqh tasawuf di sini. Usul fiqh tasawuf di sini. Dan makrifah di sini. Ini makrifah. Awak tahu mana awak nak pergi. Awak jalan. Kalau awak kata saja ronda-ronda, makna itu pun awak tahu dengan istilah saja nak ronda-ronda tu adalah tahu mana nak pergi. Nak pergi mana? Pusing-pusing ronda-ronda. Yang dikatakan destinasi dia tu meliputi. Aku nak pergi mana aku punya suka, aku drive. I just feel like driving, so I make myself move with my own car and driving around. But when you talk about destinations, I tak tahu I nak pusing-pusingnya. Tetapi dalam kaedah journey, perjalanan, itulah perjalanan dia. Dia pusing dengan kereta dia nak pergi mana dia pergi. Sebab kemana dia pergi pun tertakluk dalam perjalanan, sebuah perjalanan. Tetapi perjalanan yang bertujuan, dia ada sini, kena berhenti, kena type waste hang. Lepas tu waste type ataupun suruh dia bagi tunjuk jalan ke arah alamat yang nak pergi. Berhenti dulu. Sini kena belek. Kena waspada selalu. Kat sini berhenti terus. Tak ada apa. So hari ni yang duduk dekat sini pula, dia boleh pergi sini, dia boleh pergi sini. Yang duduk kat sini. Sebab apa tahu? Sebab dia telah mengenal atau dia meliputi. Tadi dia kata dia nak pergi mana dia pergi lah. Dia tak kisah. Bermakna dia boleh main sini juga. Dan dia boleh main sini juga. Tapi sini belum tentu boleh main sini.
dua-dua ni. Ini kena tahu, ada setengah orang berbahasa bahasa tasawuf. Bila bahasa tasawuf, dia kena perhati. Dia berhenti, dia perhati. Hukum, hakam, sah, haram, batai, itu, ini, apa dia di peringkat ni. Di peringkat masih lagi bertempat. Masih lagi terhijab. Yang ni dia get ready lah. Selepas dia masuk kamil mukamil punya level, dia masuk tasawuf, dia masuk alam mengenal diri dia. Dia tak masuk alam yang tadi, mengenal yang ramai, apa itu ini, satu pada yang ramai, ramai pada satu. Ini dia mengenal usul pada dia ya. Orang sini main cerita kat dia, ui dia tu lawat dah jadi gitu. Dia diam. Sebab dia kata apa? I'm trying to clean my heart, my mind, my soul from the other people problems. So dia duduk sini. Bila dia duduk sini, pasal sini dalam kaedah ni, usul fiqh di sini, tasawuf sini. Kok mana pun mereka bergulumang. Usul fiqh tasawuf dia dipanggil fardu ain. Mesti kena ada, bila fardu ain dia mesti kena ada fiqh, dia mesti kena ada usul, dan dia mesti kena ada tasawuf. So di sini apa yang nak cerita, bila ada usul, ada fiqh, ada tasawuf, dipanggil fardu ain. So apa yang cuba kita nak sembang, kalau di peringkat ini, dia ada bahasa-bahasa yang tinggi dah. Contoh dia, di sini dia akan cuba cek orang lain. Dia akan cuba cakap, nak tahu macam apa itu akal, apa itu ini, apa itu ini. Dia pun try cek, dia pun suka cek. Di sini masih lagi ada martabat berguru. Ada martabat proses. Ada martabat aku nak pergi rumah guru. Ada martabat lama tak pergi rumah guru. Ada martabat, ish awak lah aku jadi macam ni. Ish dia ni cerita lagu ni pula. Ish dia ni punya pandangan lagu ni pula. Ait aku dengar dia tu punya proses lagu lain pula. Qadariyah lagu lain, apa ni Jabar, apa ni Nasyabandi lagu lain, Ahmadiyah Sazaliyah lagu lain. Ni apa Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i ni lagu lain. Mai Wahabi pula dia ada lagu lain. Salafi ada lagu lain, Sunnah dia cerita lagu lain pula. Mai Syiah lagi lagu lain pula. Di sinilah yang kebanyakan orang-orang makrifah akan dihentam oleh pokok ni. Pasal dia duduk dalam putaran tu. Putaran masih lagi berselisihan di dalam dasar keagamaan. Bila mai dekat lampu hijau ni dia lain. Dia punya ketegasan dia apa dia tahu? Berpegang kepada basar. Dia tak berpegang kepada khawli dan kholbi. Orang kata hang bercerita takluk makrifah ni tak buruk tak bersuara. Aku tengok hang duk sembang tak berhenti. Apa pasal hang wujud depan aku? Pasal hampa masih ada yang ramai. Aku sembang lah. Mestilah kena ada khawli dengan samak, basar dengan af'al. So, hari ni, bila dia ni melihat, dikatakan melihat, dia tak melihat basar dah. Dia basar, takluk basar dia bukan kepada af'al tu dah. Kepada, jadi kata melihat ni, bukan dalam duduk kaedah ni. Kaedah ni melihat menggunakan mata hati, ataupun mata batinnya, atau mata rohaninya. Seperti yang disebut surah 22 ayat 46. Meluat dah nak sebut. Disebut seperti surah 17 ayat 72. Ada orang kata dia ni ayat Quran yang tu dia buat keluar. Memang lah. Aku cakap betul. Buat apa nak susah-susah? Pasal kaedah dia cerita bab yang tu. Usul pada yang tu. Takkan kau nak cerita dalam surah Al-Quran dia kata peliharalah kemaluan kamu hanya untuk isteri kamu dan kepada budak-budak simpanan kamu atau hamba seraya. Mana nak masuk dengan cerita aku ni? Jadi hold on Hongki yang duk luak, yang duk hentam pasal kata aku duk sebut surah yang sama sebab cerita yang sama. Okey. Hei. Itulah dia kata. Saya buta macam Pak Haji Pensan. Okey, baik. So sekarang
Apa yang cuba nak cakap bab yang ni, dia punya pantang dia adalah soal jawab, disoalkan dan mempersoalkan. Ini semua pantang larang dia. Dia punya teritori terkurung daripada benda-benda yang macam tu. Sebab dia lampu hijau. Yang jalan pergi mana, lampu hijau aku tak jalan lagi. Orang horn pula. Dia lampu hijau sedia. Dia kena jalan. Tu dia kata jalan terus tu bukan dekat diri ni. Kawan aku kata mana boleh jalan terus hebat. Sahabat aku kata lah. Sahabat aku. Mana boleh jalan terus? Saat-saat berhenti Jerman, saat-saat ada Ipoh. Sebab dia tengok dari sudut ni. Saat-saat hang ada di KL, saat-saat ada Mio, kawan aku yang basking tu. Lepas tu cakap jalan terus, sebenarnya bukan jalan terus. Dia kata, sahabat baik aku lah. Tapi aku faham sebab dia melihat dari sudut ni. Dari sudut satu pada yang ramai, sudut bertempat, bertujuan. Ni, ini kaedah aku duk sebut jalan terus dekat sini. Dekat diri yang kianuhu binafsihi mughalafatuhu lil hawadis, dekat diri laisa kamislihi syai'un. Ini. So, bila dia duduk kat sini, dia tidak boleh disamakan dengan kalau sesuatu. Mai lah hak hijau lai mai. Hak hijau lai mai. Nak bersemang dia. Dia kata nak bersemang buat apa cik? Saja nak bersemang macam nak buat karipap. Boleh. Saja nak bersemang tengok bola mana ni. Boleh. Tapi main naik sembang, macam mana hang makrifat ni? Aku nak tahu juga hang betul ni betul-betul makrifat. Ni dia kata apa ni? Hang belah buang lah. I will never give a chance even untuk 5 minit. Bila dia kata dia makrifah dah, dia main nak soal jawab dengan hang. Wasting time. Sebab puak-puak yang tak duduk kat sini dengan sebenar-benar duduk, dia selalu berulang pergi rumah guru lah. Dia nanti nak pergi rumah guru lah. Sebab dia tak tahu yang sebenar-benar dia itulah guru. Dia sampai peringkat ini apabila guru talqin awak, siapa sebenar diri awak. Okey, awak nanti ada dalam awak punya teritori lah. Awak duduk dalam tu. Dalam teritori tu. Bila awak dah tahu siapa awak. Awak pergi ziarah guru, pergi rumah guru yang kat sini sebelum dia nak talqin awak sini. Awak pergi melawat sahabat dia, bukan guru lagi lah. Itu sebab guru saya pernah kata, setelah awak kenal, awaklah guru pada diri awak. Sebab di sinilah orang-orang yang ada di sini, dia duduk dekat surah. Pen pun dah nak mampu dah. Tak apalah cakap pilah, tak dia nak mati. Cantik ni. Surah 2. Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 106. Ni dia duduk kat sini. Yang ni dia punya duduk ni, dia duduk kat sini ni. 106. Surah 2 ayat 106. So, proses ni dia tak akan benarkan sesiapa pun menyoal dia dengan kaedah yang sama. Ni. Dia ni pun ada dia punya tempat dia. Contoh dia. Contoh. Dia punya kandang hidup dia. Kadang-kadang mereka ni, mereka saja. Mereka dah mengaji. Tapi mereka nak tanya juga soal-soal ni. Sebab sini dia tak boleh nak cerita apa dah. Nak cerita apa dia kata? Nak cerita apa? Han nak mengenal siapa? Allah. Han nak mengenal Allah. Bila nak mengenal Allah, syarat dia hang kena tak ada. Mailah ustaz-ustaz yang tak mengaji tapi nak bercakap juga. Melalui baca-baca buku. Mereka baca buku pun buku yang protes tentang ilmu ni. So, mereka dapat bahagian-bahagian untuk bagaimana untuk protes. So, bila mereka buka, lepas ni cakap wahdatul wujud ni, bila tanya dia, how do you understand about wahdatul wujud? Hampa nak semayang, baca kat la mawujud. Tiap kali balas azan, la khawla wala.
Hampa tolak nafi isbat, bagaimana nak mensyariatkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yil azim ni, so bila kita tanya balik kat depa, apa dia wahdatul wujud tu? Macam mana nak persoal dia? Takluk wahdatul wujud apa? Takluk wahdatul wujud bukan khauli. Takluk wahdatul wujud, pen hitam boleh jadi putih. Jangan main putih. Okey. So takluk wahdatul wujud adalah bukan khauli. Ni nak beritahu kat Mamat ni. Dia kata dia mengenai lah. Dia pergi dengan dia ni dengan khauli lagi. Aku habang. Kalau satu Mamat ni, dia tak beritahu nama dia apa kat aku. Terus dia ni, aku kata dia nama orang tak beritahu. Selalunya mereka ni, aku tak tahu pasal apa mereka suka main. Nak kompetitif. Ini yang banyak jadi dalam sama-sama mengaji. So, dia main kat aku. Cara dia bercakap, aku kata ni macam mana hang salam pun tak bagi apa, tak bagi. Dia jawab apa? Muhammad tak pernah bagi salam dan Muhammad tak pernah jawab salam. So, kalau dia duduk di sini, dia nak cakap bab yang tu, batal lah. Hang main cari aku ni, hang main cari siapa? Kalau hang tu tak ada, nak duduk kat hijau ni, hang kena tak ada. Habis hang main cari aku nak bersoal jawab ni, hang nak kena ada hang pula. Lepas tu bila aku duduk kat sini, aku main dekat sini untuk bercakap dengan hang. Aku tak main dari sini untuk bercakap dengan hang. So aku main dari sini. Bila aku main dari sini, aku tahan salam tak bagi, nama hang aku tak tahu. Dia bawa keluar peluru terus. Pam! Sebab dia huwal awalu huwal akhiru. Dan dia juga yang zahir dan yang batin. So, bila dia nak buka kaedah-kaedah peluru-peluru untuk di sini, macam mana kita nak bersembang? Batal. Tak boleh sembang. Sebab diri aku tidak boleh disamakan dengan segala sesuatu. Yang sebenar-benar diri hang juga tak boleh disamakan dengan segala sesuatu. Part ni, Ustaz Wahabi tak faham. Sesetengah lah. Part ni, Nodros tak faham. Part ni, Dr. Mazhar yang cerita. Okey. Tambahkan Mili lagi lah nak cuba faham. Mana boleh nak cuba faham? Benda ni bukan untuk cuba-cuba. Mau dengan tak mau lah. Dan kalau nak mengaji bab ni, apa yang hang mengaji, hang tolak tepi dulu. Itu cara dia. Hang tak boleh teropong ilmu ni melalui apa yang hang mengaji. Kami sampai di sini masa dulu. Tahun 1976. Mengaji dengan Ustaz Mat di kampung. Sebulan RM2. 76. Lepas tu ayah pernah bawa pergi jumpa Tok Ayah Haji Aziz 82. Aku naik motor belakang dia. Okey. Lepas tu 86. Guru nama Abu bin Darasan. Lubuk Puyu Kuantan Pahang. Apa cuba nak cerita? Dalam kaedah sini, 3 different guru kita mengaji. Tapi bila aku nak jumpa guru ni, hak ni aku simpan dulu. Lepas tu, dah faham hak ni, nak pergi kat sini, hak ni simpan dulu. Hang minum kopi. Lepas tu hang nak minum susu. Ayak kopi tu tak ada habis, yang bawa gelas yang sama. Hang kata awak susu ni kelabu pula. Hang pergi campur suruh-suruh. Cuci dulu, kosong dulu. Mana dia dah. Kosong dulu. Hang punya gelas. Hang kosong punya gelas dulu, baru masuk ayak susu ni. Nampak susu solid. So hang mai sini. Hang nak minum apa? Hang nak minum kopi O. Hang kena cuci pula gelas tu tadi untuk masuk kopi O. So benda ni nak cuba abang. Hampa tak boleh teropong dari sudut apa yang abang mengaji tentang ilmu makrifah. Sebab ilmu makrifah dia bukan ilmu. Dia adalah mengenal. Kemunca ilmu makrifah adalah mengenal. Duk cakap berilmu duk tani. Duk tani ni yang dia kata apa? Aku Muhammad bukan dia jawab salam dan Muhammad tak akan memberi salam. Aku faham dari sudut mana dia cakap. Muhammad mana? So hari ni kita kata, hang mai kat aku je tu. Hang dah terkeluar daripada putaran tu. Di sini kerap berlaku. So para kawan-kawan yang mengaji, yang telah mengenal, ingat kalau jumpa sama-sama kita, kill the time. Enjoy. Surah
Surah 72 ayat 13. Mereka yang beriman tidak takut akan pengurangan pahala dan penambahan dosa. How do we understand this? Kita tak boleh tengok dari sudut ni. Kita tak boleh tengok dari sudut ni. Kita kena sedang ni siapa. Baru kita boleh faham. Banyak kalau kita proses dia dari sudut ni, kita boleh tanya mereka. Pasal apa dia tikam budak tu? Oh, dalam sudut ni berbincang, oh budak tu akan menyesatkan kedua bapa, ibu bapa dia. Kita boleh kata pula, surah Ibrahim, Allah kata, ayat 4, dia akan menyesatkan, dia memberi petunjuk. Surah An-Nahl, surah 16, ayat 93, dia akan menyesatkan, dia memberi petunjuk. Surah 10, ayat 99 dan 100. Dia bagi tahu orang tak boleh buat apa. Dan surah An-Nahl juga, 16, ayat 37. Baca balik. So, hari ni, aku akan sebut surah yang sama di atas perbincangan yang sama. So, tujuan nak bagi tahu tadi, selepas pasal apa kita mengaji, mengenal diri kita ni, kita mengaji, kita mengenal diri kita ni, sampai satu peringkat guru ditalkin, kita masih juga senang dimanipulit oleh orang lain dari sudut ilmu. Sebab kita tak sedar yang kita dapat ni adalah telah terkeluar dari putaran yang ramai, telah berada di putaran di satu tempat yang sejahtera. So, guru bila dia talkin anak murid dia, bermakna terputuslah hal ilmu. Hal ilmu ni terputus. Sorry, get the hell away from me. Okey, hal ilmu ni terputus. Usul fiqh tasawuf terputus kepada kaedah hijau tadi. Dan ini, kaedah ni, hijau ni, tak ada pengikut dan tak akan dia ikut siapa pun. Dia tak ada pengikut. Sebab takluk dia ni, fahaman dia boleh kita usul pada ini, usul pada surah 6 ayat 94. Baca baik-baik ni, faham baik-baik, faham baik-baik. Itu sebab ada setengah ustaz cakap, kalau awak datang dengan amal, macam mana? Bukan dia terima terus, ada benda dia nak buat lagi. Awak datang dengan ilmu, dia tak terima terus. Dia hisap yang ni dia akan perhujahkan. Bila main ilmu dia perhujahkan, dengan amal dia hitungkan. Datang dengan kamu yang bukan kamu tu, ini duduk tang sini. Sebab bab ni kalau kita kaji, berpecah ke berbagai-bagai keadaan. Tetapi kesudahannya bila kita buka surah 6 ayat 104. Kamu sendiri je yang bertanggungjawab. So, apa yang cuba nak cakap kali ni, kalau kita mengaji, duduk dekat sini dah. Kat sini kita boleh pergi anytime. Tapi kalau kita nak pergi dekat usul fiqh tasawuf ni, kita kena sembunyikan benda ni. Sinilah sampai satu martabat dia duk kata apa, ilmu ni mana boleh buka kat kelayakan ramai. Betul ya, yang aku duk sembang pun ubudiyah, aku tak pernah buka bab-bab Tuhan itu sendiri. So, itulah yang orang tua-tua dulu kata, bila orang itu mengenal Allah Ta'ala, tak berhuruf lagi, tak bersuara baginya. Bukan tak huruf, tak bersuara bagi mereka ni. Betul tak? Hang boleh bersurup. Bila hang mai kat mereka ni, hang duduklah pakaian mereka. Macam mana mereka? Soalan jawab mereka. Hang kena jawab. Hang tahu macam mana nak jawab. Bila aku pergi Jabatan Agama, mereka panggil aku. Aku pernah satu ketika tu, aku tengok Datuk Syed Azmi, dia duduk depan aku. Aku menangis. Dia bangun, dia pegang bau aku pasal. Dia duduk ingat aku menangis pasal hilang anak. Pasal aku dah anggap dia kawan aku dah. Hang tak boleh tolong aku pasal jabatan hang. Hang tak boleh tolong aku pasal ego trip hang. Aku menangis dah, dia bangkit, dia pegang bau aku.
Aku menangis sebab ni duk keluar kat hampa terang-terang ni, hampa duk tolak. Sebab hampa tengok orang yang bercakap, hampa tak tengok apa yang dia cakap. Aku kata, kes hilang anak. Kes duk main duk merayu kat hang pasal atas-atas ni. Pelik ingat. Aku main merayu kat hang. Lepas tu kita bersoal jawab, aku buat keluar. Tulus, ikhlas. Macam mana aku jumpa mereka tu. Buat keluar tulus, ikhlas. Tetapi mereka duduk, bila mereka ni nak main bersoal hang, ahli-ahli fatwa yang sebelum ni, yang Penang lah ni, tak ada. Aku tak boleh kata pasal mereka tak buat macam tu. Ahli-ahli fatwa sebelum ni, mereka main kat hang dengan protes. Mereka main kat hang sebab protes. Mereka main nak dengar hang sebab mereka tak setuju. Mereka main nak tengok hang sebab mereka nak cuba faham. Nak cuba faham apa hampa tak mengaji. Dan yang ni pula, yang tadi ni, dia pun main nak bersoal. Macam mana pegangan hang? Betul ke hang makrifat? Aku jawab apa? Tak betul. Yang mana hang rasa betul tu, bagi aku tak betul. Sebab hang tu tak akan sama dengan aku. Laisa kamitslihi syai'un. Itu sebab guru-guru yang cerdik, bila dia mengajak anak murid dia, selepas dia talqin, awak telah terputus dengan saya. Itu yang betul. Orang kata aku tolak, bila aku cakap ni aku tolak wasilah. Tak, wasilah kita terima kasih. Kita tanya balik, wasilah pegangan dia apa? Pak Abu pernah cakap, yalah kalau orang tengok saya ada ilmu, depan mata Tuhan mungkin besar mulut kut pun tak ada. What is that mean? Dia drop, dia nak bagi tahu dia tak ada apa. Sebab pegangan depa tak ada hak depa walau selai belum rumah. So, mana wujud wasilah tu? Mana? Menyampai-nyampai lah. Itu saja. So, bila mereka dah meninggal, makna mereka sampai kat kita ni, sampai tak sampai persoalan dia ni. Kalau sampai, tu ada lah. Boleh cakap lah. Boleh buka. Tetapi kalau mengaji lama pun, kalau tak sampai, maka tak boleh buka. Tak tahu macam mana nak jalan. Pasal kononnya awak mengaji mengenal yang tahu. Teritori makrifah tidak boleh tidak memberi siapa pun masuk, walaupun guru sendiri. Bekas guru talqinnya, guru tu jadi bekas guru. Pilih tanya guru mana pun, dia tak boleh ada dua wujud. Sebab Allah Ta'ala itu maha mengetahui, Allah Ta'ala itu bijaksana, dan Allah Ta'ala itulah memilih dan menyesatkan. Yang sesat tu macam mana? Bagaimana kaedah menyesatkan? Kalau dari sudut puak-puak ni, ada satu guru tu, duk ajak ilmu sesat. Puak ni, dia tak tengok guru tu guru. Dia nampak yang duk menyesatkan tu siapa. Kalau Allah Ta'ala kata, dia maha menyesatkan, kita selotok dengan dia. Sebab, guru aku pernah kata, awak cubalah macam mana sekalipun, awak tak akan boleh jadi saya. Tak akan boleh jadi seperti saya. Awak boleh jadi lebih atau awak boleh jadi kurang. Sebab saya ni satu dan tak boleh disamakan. Sejak tu aku faham, aku terputus. Aku hormat dia, aku sayang dia, tetapi aku try exercise aku punya otak. Aku try merenung lebih dalam hati aku. Ini benda-benda macam ni kena jaga. Sebab hampir tinggi mana sekalipun, hang turun, hang akan berpusing dalam perputaran yang sama. Tapi ke mana? Kod tu je. Hang naik tinggi mana pun, hang turun bawah, hang pusing ya, hang kod tu ya. Satu ya. Keadaan tu satu ya. Okey. Assalamualaikum.